Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati semua guru serta pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama secara maya di perhimpunan atas talian pada pagi ini. Baik, di sini saya ingin maklumkan saya Muallimah Hazimah selaku guru yang bertugas pada minggu ini. Sekiranya pelajar ada sebarang masalah berkenaan dengan kelas PDPR ataupun sebagainya, bolehlah berhubung dengan saya. Okey, minggu ini merupakan minggu yang terakhir kita untuk kelas PDPR online. InsyaAllah minggu hadapan semua pelajar dah boleh datang ke sekolah seperti biasa dan menjalani sesi pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka. Seperti sedia maklum, hari ini hari Rabu, kita akan mengadakan program nilam. Jadi sebelum tu saya nak ingatkan kepada semua pelajar sebelum semasa perkongsian program nilam berlangsung, pelajar dikehendaki menyediakan buku catatan ataupun buku nota untuk menyalin ataupun mencatat maklumat ataupun isi-isi penting yang akan disampaikan oleh kawan kamu. Okey, seterusnya saya menjemput saudari Adriana Syuhaidah binti Muhammad Hisam dari tingkatan 3 Maliki untuk berkongsi buku bacaannya. Dipersilakan Adriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adriana Syuhaidah dari kelas 3 Maliki ingin mengulas buku yang saya baca iaitu bertajuk Aku Tanpa Allah, Nothing dan diterbitkan oleh Syakbab. Tapi dalam buku ni saya nak share tentang 5 perkara yang boleh kita syukuri. Tapi sebelum tu diminta untuk pelajar-pelajar menyalin apa yang saya akan kongsikan ini. 5 perkara yang boleh kita syukuri adalah yang pertama, keluarga. Ada orang yang dia dah tak ada mak ayah. Jadi cuba kita bayangkan kepada siapa lagi mereka mahu berkongsi masalah ataupun menumpang kasih sayang, betul tak? Jadi bagi kita yang masih punya ibu bapa ni, haruslah kita berbuat baik kepada mereka. Contohnya seperti jaga percakapan, tolong buat kerja rumah ataupun kalau ditegur tu janganlah kita merungut kan. Sebaliknya reda dan terima dengan hati yang terbuka. Kerana reda Allah itu terletak pada reda ibu bapa. Yang kedua adalah kesihatan. Ada orang yang sudah meninggal dunia dan ada orang yang masih hidup namun terlantar di atas katil akibat berdepan dengan masalah kesihatan. Oleh itu, bagi kita yang masih sihat walafiat ini, betapa banyaknya masa serta peluang untuk kita manfaatkan masa untuk melakukan banyak kebaikan. Maka, pergunakanlah masa yang sihat kita ni untuk terus memupuk kebaikan serta memperbanyakkan amal soleh. Yang ketiga adalah perkara-perkara kecil. Janganlah kita merungut dengan perkara-perkara kecil yang berlaku seperti cikgu marah ke ataupun hujan turun ataupun bila kita sakit. Janganlah marah atau merungut dengan perkara kecil yang berlaku kerana semua perkara yang berlaku pasti ada hikmahnya. Menurut satu kajian, salah satu komponen hidup bahagia adalah jika kita bersyukur dengan perkara kecil yang berlaku. Nombor 4, teman dan sahabat. Kita haruslah bersyukur kerana dikelilingi kawan yang boleh menerima kehadiran kita
Dan kita haruslah pandai memilih kawan dan janganlah kita umpama masuk kedai minyak wangi, terus satu badan pun jadi wangi. Maksudnya bila kita kawan dengan orang nakal, terus kita pun ikut sama jadi nakal. Oleh itu, carilah kawan yang boleh membawa kita ke arah kebaikan. Dan yang kelima adalah masa kini. Kita haruslah bersyukur dengan kesihatan, makanan serta tempat tinggal yang kita ada sekarang ni kerana ramai orang di luar sana yang tak ada tempat tinggal, apatah lagi nak cari makan, bukan? Jadi, kalau kita yang ada rezeki lebih tu, bolehlah kita sedekah kepada orang yang lebih memerlukan kerana takkan berkurang rezeki orang yang bersedekah itu kecuali ia akan bertambah, bertambah dan bertambah. Jadi, saya harap pengkongsian ini dapat memberi manfaat kepada saya serta belajar-belajar untuk lebih mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Dan sesiapa yang berminat dengan buku ni berharga RM29. Buku ni banyak berkongsi tentang kata-kata motivasi yang boleh kita gunakan dalam kehidupan harian kita. Dan boleh tekan link yang saya nak bagi nanti kalau berminat. Dan boleh beli di kedai ataupun di Shopee. Jadi sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada saudari Adiana Syuhaidah binti Muhammad Hisam di atas perkongsian yang menarik. Berdasarkan apa yang dikongsi oleh saudari Adiana tadi berkenaan dengan banyak perkara-perkara yang perlu kita mensyukuri dan banyak lagi. Antara tadi Adiana kongsi ada 5 perkara kan. Antaranya yang dikongsi oleh sahabat kamu tadi, perkara yang kita perlu syukuri pada yang pertama, dia cakap apa tadi? Kita bersyukur sebab masih ada keluarga lagi kan, masih diberi nikmat kesihatan, atau bersyukur dengan perkara-perkara kecil, jangan meremehkan. Lepas tu kita bersyukur mempunyai sahabat ataupun teman yang baik dan juga masa kita bersyukur kita mempunyai ada masa lapang. Okey, saya nak sentuh berkenaan dengan nikmat kesihatan dan juga masa ni. Okey, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbun fihi ma kathir minan nas, yakni as-sihah wal faragh. Apa tu maksud dia? Dua nikmat yang biasa manusia ni lupa dengan nikmat itu, iaitu nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang. Contoh kalau kita ditimpa sakit kan, kita tak bolehlah rasa diri kita tak bolehlah rasa kecewa dan juga putus asa kan. Bahkan kita kena terima dengan redha dan juga sabarlah. Dan juga sebenarnya kalau masa lapang kita kena memanfaatkan masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Jangan kita membazir masa lapang itu dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Jadi kita hendaklah bersyukurlah dengan nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita kena bijak menggunakan masa lapang itu dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada kita. Okey, perkongsian daripada buku Adiana baca tadi pun sangat menarik. Okey, terima kasih kepada Adiana. Dan saya harap dengan perkongsian itu dapat memberi pengajaran dan juga manfaat untuk kita semua. Itu sahaja untuk program Nilam pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.